Okay, tuan-tuan. Jadi maksudnya ulama memahamkan pokok-pokok, pohon kayu, tanam-tanaman bila boleh mendengar azan, padahal mereka tiada telinga. Kalau makhluk pun boleh mendengar walaupun tak ada telinga, maka lebih-lebih lagi lah Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang Maha Agung. Maka sifat Maha mendengarnya Allah tidak melazimi bahawa Allah mesti kena ada telinga. Sifat Maha melihatnya Allah tidak melazimi bahawa Allah Subhanahu Wa Taala mesti ada mata. Dan begitulah. Jadi sebab itu bila kita belajar sifat 20 yang merupakan asas akidah Ahlussunnah wal Jamaah, dalam sifat 20 itu kita akan belajar satu sifat, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadits. Wajib sifat Allah Subhanahu Wa Taala itu berlawanan dengan sifat-sifat makhluk. Ya, kalau dah mengaji lama dah akidah ni, mengatur surah, mengatur mengaji dah sifat 20 ni, daripada kecil sampai besar dah belajar sifat 20 ni, tiba-tiba masih percaya, masih boleh menerima bahawa Tuhan itu bertempat di langit, itu maksudnya belajar bertahun-tahun pun tak ada baca betul. Ya, ada juga orang dah lama dah mengaji tauhid, tapi dia masih memahami bahawa Tuhan ada kat langit. Allah tu ada tempat di langit. Macam tak ada function langsung mengaji tauhid lama-lama. Ya, sedangkan sifat mukhalafatul hawadits ini mengajarkan kepada kita Allah tidak boleh ada tempat, Allah tidak boleh ada rupa, Allah tidak boleh ada bentuk, Allah tidak boleh ada anggota badan, semua tak boleh. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang kita warisi daripada moyang kita sampai hari ini. Ulama-ulama kita semua macam ni cara fikir. Allah tak ada tempat, Allah tak ada rupa, Allah tak ada bentuk, Allah tak ada anggota badan. Ya, kalau kita mempunyai satu pendirian Allah ada tempat di langit, maka itu bercanggah dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Saya ada tanya lagi, Allah ada. Kalau ada tu mesti ada tempat. Maka Allah pun ada tempat. Dia faham macam tu. Benda yang ada mesti ada tempat. Ini kalau makhluk. Saya ada ni. Saya ada tempat. Tempat saya tak kursi sekarang ni, bawah punggung, dalam surau. Itu kita sebagai makhluk. Kita ada, mesti kita ada tempat. Itu Khalik. Jangan samakan Khalik dengan makhluk. Allah ada, tetapi tidak semestinya mesti kena ada tempat. Oh, dia tak pasti. Mana boleh Ustaz? Kalau ada, mesti ada tempat. Itu makhluk. Tidak boleh kaedah itu digunakan untuk Khalik, untuk Allah. Allah ada, tapi Allah tak bertempat. Mana boleh Ustaz putar-putar kat situ tuan-tuan? 3 jam bergaduh tak sudah. Ya, kita kata jangan samakan Allah dengan makhluk. Makhluk memanglah kena ada tempat. Tuan-tuan cuba tengok. Kalau tuan-tuan kata saya ada tapi saya tak ada tempat, boleh tak? Tuan-tuan ada tapi tuan-tuan tak ada tempat, macam mana gayung-gayung ada? Ada tapi tak ada tempat, kita tak dapat tengok. Kalau adanya kita, mestilah kita ni bertempat. Itu kita makhluk. Jangan bawa kaedah yang sama untuk Allah. Allah memanglah ada, tapi tidak semestinya mesti sama dengan kita, mesti kena ada tempat. Kalau macam tu, apa beza Khalik dengan makhluk? Ya. Jadi bayangkan, daripada hadis ni, ulama kata kalau tanam-tanaman boleh mendengar tanpa telinga, maka apalah payah benar. Allah lebih-lebih lagi Allah boleh mendengar walaupun tak ada anggota telinga, tak ada anggota mata dan sebagainya. Itu selintan para ulama dalam menguraikan hadis ini. Kalau tuan-tuan ada nak tanya, nanti silakan bertanya tuan-tuan, tak ada masalah pun. Ya, jangan takut, tak pernah marah lah, kata marah orang pun. Ya, nak tanya nanti sila tanya insya-Allah. Selesai di situ, ada pun perkara yang keempat adalah tentang kelebihan azan. Kelebihan azan ni seperti ada beberapa hadis lain akan datang juga lepas ini menjelaskan tentang kelebihan azan.
Ya, orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan, orang-orang bila mengaji, baca hadis-hadis Nabi, maka akan terbina dalam diri mereka ini sifat merebut-rebut dalam perkara baik. Termasuk satu perkara yang akan direbutkan oleh orang yang mempunyai ilmu ni adalah merebut-rebut untuk melakukan azan. Dan dalam hadis Nabi ada sebut, kalaulah mereka tahu kelebihan azan, nescaya mereka akan berebut-rebut sampai tahap sanggup membuat undi. Kalau nak cabut undi pun untuk pilih siapa nak azan, mereka sanggup untuk mengundi. Sanggup untuk mengundi kalau mereka tahu tentang kelebihan azan. Kalau orang tak nak azan, tak suka azan, maksudnya apa? Maksudnya dia tak cukup lagi ilmu. Kalau ilmunya cukup, dia akan volunteer, suka rela untuk melakukan azan. Ya, zaman ni payah juga kalau nak suruh orang azan, masa payah kan? Bukan kan orang tua-tua, budak-budak pun nak suruh dia azan, masa payah kan? Ya, padahal dalam hadis Nabi sebut, kalau orang tahu tentang kelebihan pahala azan, orang akan berebut. Sekarang berebut-berebut nak lari. Suruh azan, berebut nak lari dia. Ya, sebab apa? Sebab dia ada ilmu. Nabi kata kalau ada ilmu, berebut. Tak berebut, maksudnya tak ada ilmu lah. Jadi tuan-tuan dan puan, banyak sangat kelebihan azan ini. Di antara kelebihan azan ini adalah orang-orang yang sentiasa melakukan azan. Ini geng Bilal ni, geng Bilal yang selalu melakukan azan, maka mereka nanti pada hari kiamat akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan leher mereka itu panjang ke atas. Orang muadzin, leher dia panjang ke atas. Leher dia panjang macam zirafah. Kenapa lah leher dia panjang? Orang lain semua dah tenggelam dalam lautan peluh ketika dia pada masyarakat. Dia seorang-seorang dia tak tenggelam sebab leher dia tinggi kata. Ya, orang lain semua tenggelam. Tenggelam dalam lautan peluh pada hari kiamat itu juga satu bentuk azab daripada Allah. Tenggelam dalam lautan peluh, ya, itu pun satu bentuk azab daripada Allah. Tapi orang-orang yang muazzin, dia akan selamat daripada azab ini kerana Allah akan panjangkan leher mereka ke atas. Itu kelebihan orang muazzin ini. Dan di dalam satu hadis lagi disebut bahawasanya barang siapa yang berterusan melakukan azan selama 5 tahun, nescaya Allah akan ampunkan segala dosa-dosa dia. Dan banyak lagi hadis-hadis lain lah. Dan hadis yang kita belajar ini pun salah satu daripada hadis-hadis kelebihan azan. Baik. Apabila dilaungkan azan, maka di sana ada 3 perkara yang perlu dilakukan. Yang pertama, apabila kita mendengar laungan azan, yang pertama sekali yang perlu dilakukan adalah menjawab azan tersebut. Ya, menjawab azan itu adalah hukum dia sunat. Perkara yang sangat mudah. Orang untuk azan, kita jawab. Perkara pertama yang perlu dilakukan adalah menjawab azan daripada Bilal yang menjawab itu, yang melakukan azan itu. Pentingnya menjawab azan ini, sampaikan ulama kata, apa perkara-perkara yang boleh menyebabkan orang itu tak jawab azan, maka perkara itu jadi hukumnya makruh. Makruh melakukan satu perbuatan yang boleh menghalang dia daripada menjawab azan. Contoh, orang dengar azan, dia bercakap. Kita nak bercakap pun nak jawab azan ni, kita disuruh untuk jawab azan. Maka makruh kita bercakap. Kalau bercakap boleh mengganggu kita jawab azan, hukum makruh bercakap. Ya. Kalau baik pada lain, contohnya main game je tuan, rekod dia main game sampai tak terjawab azan itu, main game pun hukumnya jadi makruh.
Semua perbuatan yang boleh menyebabkan seseorang itu tidak dapat menjawab azan, maka perbuatan itu hukumnya makruh. Yang lebih parah dia apa tuan-tuan? Ada setengah orang ni dia polik betul spesies ni. Dia tak berapa. Dia tak bercakap, dia tak main phone, dia tak berapa. Kemanung je kan. Tapi tetap tak jawab azan. Yang ni boleh. Nak kata dia sibuk benda lain, dia tak sibuk benda lain. Nak kata dia jawab azan, tak juga jawab azan. Kemanung je dia. Ini masalah boleh kan. Ya. Sedangkan kita dituntut dengan tuntutan yang kuat. Apabila mendengar laungan azan daripada suara Bilal, perlu kita jawab azan tersebut. Jadi pertama sekali bila mendengar azan, maka hendaklah menjawab. Yang kedua, Nabi SAW sebut, apabila seseorang itu mendengar azan lalu dia menjawab azan tersebut, dan setelah selesai azan itu dia berselawat ke atas aku. Maksudnya nombor dua yang patut kita buat adalah membaca selawat kepada Nabi SAW. Hadis ni sabit, tuan-tuan jangan risau. Ya, Nabi kata siapa menjawab azan, habis azan dia baca selawat kepada Nabi. Selepas dia baca selawat kepada Nabi, dia berdoa, meminta kepada Allah Ta'ala mengurniakan al-maqam al-mahmud kepada Nabi SAW. Ini doa yang selalu kita baca lah, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadin al-wasilata wal fadilata wa darajatan rafi'ah wa ba'athul maqam al-mahmud alladhi wa'adta. Nabi kata siapa buat tiga ini, jawab azan, lepas azan baca selawat, lepas selawat doa supaya Allah berikan kepada Nabi al-maqam al-mahmud, seperti doa yang kita biasa baca lepas azan. Nabi kata orang yang buat tiga perkara ini pasti akan aku memberikan syafaat baginya pada hari kiamat. Nabi jamin bahawa Nabi akan memberikan syafaat untuk orang. Ya, tak ada lah payah bona do tuan-tuan. Tak ada payah bona do. Modal tak ada modal. Kau nak kata jawab walaupun dalam hati jawab. Apa modal? Ayo pun tak rugi. Jawab dalam hati, habis azan terus selawat kepada Nabi SAW, baca doa Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah salatil qa'imah, tapi habis maka dapatlah dia insya-Allah syafaat daripada Nabi SAW pada hari kiamat. Ya, kerja yang begitu mudah, kerja yang begitu ringkas. Orang kalau tak mengaji, kalau tak belajar, benda ni pun dia tak nak buat. Sebab tu saya kata tadi, ada juga orang termonong time ada tak jawab apa-apa. Nak kata dia sibuk, dia tak sibuk, termonong kan. Jawab je lah. Jawablah dah tu. Ya, dengan senang-senang. Rugi pahala. Kalaulah dia azan, lepas itu selawat, lepas baca doa, dengan amalan tersebut dia layak dapat syafaat daripada Nabi SAW pada hari kiamat. Baik, itu seringkas tuan-tuan dan puan berkenaan dengan hadis tadi. Dan saya rasa itu dululah untuk kita sebagai permulaan untuk kita belajar di tempat yang baru ni. Bagi lebih-lebih kadang tuan-tuan nanti tak datang pula. Dan bagi banyak-banyak nanti kan berasap-asap tu kepala tuan-tuan nanti. Jadi cukuplah satu hadis dulu. Ini pun harapnya fahamlah. Ya, mudah-mudahan kita faham insya-Allah. Mudah-mudahan Allah taufikkan untuk kita beramal. Ya, tuan-tuan dan puan. Jadi sekadar itu dulu. Dan mungkin semua dah sedia maklum bahawa kita mula berpuasa pada Selasa. Ya, maksudnya dah tengok dah. Ni tadi dia orang dah tengok dah bulan. Ya, tadi dah tengok dah bulan. 14 negeri, 14 mufti telah tengok dah bulan. Dan mereka sepakat anak bulan tak ada. Bukan tak ada, dah nampak. Bukan tak nak lagi. Ha?
Bulan tak beranak lagi. Bulan tak beranak lagi. Tengok anak bulan, yang nampaknya anak dara. Kan? Jadi kita nampak anak bulan, maka automatik besok bukan 1 Ramadan. Boleh tak? Maksudnya boleh berteraga lagi tuan. Malam ni siang besok masih boleh berteraga lagi. Jadi kita berpuasa pada besok hari, bukan hari Selasa. Besok kita dah solat tarawih. Dianjurkan kepada kita hari pertama Ramadan sebelum azan maghrib. Untuk hari pertama Ramadan lah, sebelum azan maghrib lagi, kita telah bersedia di Masjid Surau. Kalau hari-hari lain mungkin kita ke rumah buka puasa bagai apa semua. 1 Ramadan tu nak buka puasa pukul 2, puasa tak mula lagi kan. Jadi hari pertama Ramadan itu besok, kalau boleh sebelum maghrib lagi, azan maghrib tu dah ada kat Masjid Surau. Sebagai persediaan kita nak menyambut bulan Ramadan yang mulia ini. Dan saya rasa tuan-tuan dan puan dah sedia maklum apa nak buat pada sepanjang Ramadan ini. Salah satu perkara yang penting yang perlu dilakukan untuk malam besok, saya suka ingatkan semua orang, malam 1 Ramadan kita dianjurkan untuk berniat. Kita mazhab Syafi'i ini kita agak korek sikit berniat ni tuan-tuan. Dalam mazhab Syafi'i untuk puasa wajib berniat pada setiap malam. Kalau ikut pandangan muktamad mazhab Syafi'i, siapa tak niat pada malam hari, esoknya puasa dia tidak sah. Tapi ada kalanya kita terlupa. Ya, kita terlupa nak niat. Maka dianjurkan kepada kita pada 1 Ramadan, iaitu malam besok, ambil pandangan mazhab Maliki, terus niat untuk 1 bulan puasa. Orang yang telah berniat 1 bulan puasa pada 1 Ramadan, lepas itu pada malam-malam tertentu mungkin dia terlupa untuk niat ke tak terniat ikut mazhab Syafi'i, maka dia boleh teruskan lagi puasa pada hari itu walaupun malam tadi dia tak niat. Sebab dia ada backup tadi, backup plan. Niat 30 hari ni dia jadi backup, dia boleh teruskan puasa. Yang serabutnya apa tuan-tuan? Serabutnya adalah puasa 1 bulan pun dia tak buat, lepas tu malam puasa setiap hari pun dia tak buat. Orang yang dua-dua ni tak buat, itu khawatir dia punya puasa memang batal daripada sudut ompek-ompek mazhab kata betul. Sekurang-kurangnya kita dah niat 1 bulan, puasa kita nanti kalau tak niat masih sah mengikut pandangan mazhab Maliki. Ini puasa 1 bulan pun tak buat. Lepas itu malam-malam yang puasa ikut mazhab Syafi'i, yang puasa setiap malam pun dia tak buat. Kalau ikut semua mazhab kata puasa dia batal. Jadi bagusnya besok kita buat niat 30 hari sekali jalan, dan setiap malam kita buat juga niat untuk besok hari mengikut mazhab Syafi'i. Mana-mana malam kalau terlupa, kita still boleh puasa kerana kita telah letak niat 30 hari itu tadi. Itu secara ringkas apa yang kita perlu tahu tentang masalah niat dalam bulan puasa. Wallahu a'lam. Tuan-tuan kalau ada soalan yang tak susah-susah bolehlah tanya.